Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan Karim kepada semua penonton yang dikasihi sekalian, kepada semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam rahmat Allah, sentiasa berada dalam keampunan Allah, terutamanya dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah. So hari ni dah berapa Ramadan? 14 Ramadan ya. 14 Ramadan. Kita tinggal lagi hari ini dah 16 Ramadan. Subhanallah. Esok 17 Ramadan insya-Allah nuzul Quran ya. Jadi kita tinggal hanya dalam beberapa sahaja lagi kita untuk tamatkan bulan Ramadan yang mulia ini. Moga-moga Allah terima segala ibadah kita sepanjang berapa belas kita puasa, dalam 16 hari kita berpuasa, insya-Allah Allah terima pahala sedekah kita, Allah terima pahala bacaan Al-Quran kita, Allah terima pahala puasa kita, Allah terima pahala solat kita, insya-Allah. Jadi hari ini kita sama-sama bersemangat untuk terus menuntut ilmu, untuk terus berada di taman-taman syurga, insya-Allah, iaitu kelas mudahnya ngaji. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum saya mulakan, kita pakat-pakat kongsikan link kelas kita kepada rakan-rakan kita, kepada ahli-ahli keluarga kita, supaya insya-Allah pahala jariah dalam menuntut ilmu itu menjadi bekalan kita di alam sana, insya-Allah. Okey. Jadi alhamdulillah hari ini minggu ini minggu kelas keempat kita. Kelas keempat kita yang pertama kita telah mempelajari pengenalan tentang Al-Quran. Alhamdulillah, ya. Kemudian kita belajar mengenai pengenalan ilmu tajwid. Alhamdulillah. Kelas yang ketiga kita telah belajar hukum nun sukun ataupun nun mati dan tanwin. Alhamdulillah. Jadi untuk kelas yang keempat kita pada hari ini, insya-Allah kita akan mendalami lagi dalam bahagian hukum nun sukun dan tanwin. Pada kelas minggu lepas terbahagi kepada 4, kan? Ikhfa hakiki, iqlab, idgham dengan iqlab. Subhanallah, izhar, ya. Jadi hari ini insya-Allah kita akan pick up satu daripada 4 topik tersebut, topik hukum bawah bab nun mati ataupun nun sukun dan tanwin, iaitu ikhfa hakiki. Siapa pernah dengar hukum ikhfa hakiki? Alhamdulillah. Okey. Jadi insya-Allah sama-sama kita boleh buka mushaf Al-Quran kita. Nanti hari ini insya-Allah kita akan cuba paparkan ayat Al-Quran, kemudian kita akan cuba cari satu persatu hukum tajwid yang berkaitan dengan ikhfa hakiki dalam mushaf Al-Quran, insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar ikhfa hakiki. Kita tengok pengenalan tentang ikhfa hakiki. Okey. Al-ikhfa. Al-ikhfa ni perkataan ni dalam bahasa Arab. Bahasa Arab al-ikhfa, alif lam, alif kha, fa, alif hamzah. Al-ikhfa berasal dari perkataan khafiyun, kha, fa, ya, yang bermaksud sembunyi. Macam tu, sembunyi. Maknanya terlindunglah, tersembunyi, ya. Okey, berdasarkan slide yang kita tunjuk sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, al-ikhfa secara bahasa. Biasalah kalau kita maksudkan tentang maksud, terbahagi per dua kan, bahasa dan juga istilah. Daripada segi bahasa ataupun dasar ataupun asasnya, al-ikhfa ni bermaksud tersembunyi. Manakala secara istilah, istilah ni maknanya panjang sikit lah, kita bagi syarah sikit dekat makna dia. Daripada istilah adalah membaca huruf bertanda sukun. Kita dah belajar kan pada minggu lepas bertanda sukun. Sama ada nun tu dititik tanpa baris apa-apa ataupun ada tanda sukun dekat atas huruf nun tersebut. Dengan sifat bacaan antar izhar. Antar izhar tu yakni yang jelas. Dan idgham. Idgham ni nanti kita akan belajar apakah makna idgham. Tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung huruf yang pertama. Kita kena ingat, dia step by step. Mana ikhfa ni secara istilah bahasa dia tersembunyi, dia menyembunyikan. Apa yang maksudnya sembunyi itu ustazah? Ini maksud dia ni. Membaca huruf.
Okey, yang huruf bertanda sukun atau yang nun tu, nun sukun tu dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham. Okey, nak kata dia jelas, tak pun jelas, okey. Idgham ni maksud dia, okey, kita boleh catat. Boleh catat sikit Idgham ni maksud dia dari segi bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Macam tu. Okey, daripada istilah idgham ni maksud dia memasukkan huruf yang pertama. Huruf pertama tu apa? Huruf nun sukun lah. Huruf yang pertama ataupun tanwin tadi tu yang bertanda sukun, betul? Ke dalam huruf yang kedua. Ke dalam huruf yang kedua yang kita nak bertemu huruf sekejap lagi ni, okey, yang berbaris dan menjadikan kedua-duanya satu huruf bersabdu dari jenis huruf yang kedua. Itu bermaksud idgham lah. Dia memasukkan huruf, masukkan sesuatu kepada sesuatu. Jadi ikhfa ni antara dua. Ikhfa ni dia antara izhar dengan idgham. Okey. Okey, yang ketiga, kita boleh tengok poin yang ketiga ataupun maksud lain ikhfa hakiki ni adalah menyembunyikan huruf pertama. Apa tadi huruf pertama tadi? Iaitu huruf nun sukun tadi tu, okey, pada huruf yang kedua. Pada huruf yang kita nak masuk, yang kita nak bertemu sekejap lagi ni. Contoh, min dunihim. Nak kata kita sebut min dunihim tak ada. Nak kata kita sebut min dunihim tak ada. Jadi dia macam antara izhar dan juga antara idgham. Okey. Serta kita highlightkan kat sini, menyembunyikan huruf pertama pada huruf kedua, maknanya kita tidak, kita sembunyikan huruf nun tu, kita datangkan sifat huruf dal tadi saya baca tadi tu. Okey, serta yang kedua, mengekalkan sifat dengungnya dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham. Okey, ikhfa hakiki, kita kena cara bacaan dia adalah dengung. Dengung dalam bahasa Arab kita panggil gunnah. Okey, cara bacaan dengung adalah sebanyak 2 harakat. 2 harakat. Min dunihim. Itu kalau nun sukun bertemu dengan huruf dal. Okey, boleh ya? Okay, InsyaAllah. Jadi itulah pengenalan tentang ikhfa hakiki. Okey. Kita tengok huruf-huruf ikhfa hakiki. Kita tengok seterusnya huruf-huruf ikhfa hakiki. Ada berapa tu? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, semuanya ada berjumlah 15 huruf hijaiyah. Kita pun dah tengok dah sebelum ni huruf hijaiyah kan? Okey, jadi inilah huruf-huruf yang kita perlu baca secara bacaan dengung sebanyak 2 harakat dalam hukum ikhfa hakiki. Okey, yang pertama huruf ta. Ni huruf ta lah. Kita boleh tengok dekat dalam slide. Huruf ta, kemudian huruf tha. Okey, huruf tha, kemudian huruf jim. Dal. Okey, zal. Okey, kemudian zain. Lain zal, zain. Okey, sin, shin. Saya sebut satu-satu supaya jelas. Sad, dad, okey, ta, dha, fa, qaf, kaf. Semuanya berjumlah 15 huruf. Jadi kita boleh hafal 15 huruf ini, iaitu 15 huruf inilah yang terjadi kita baca secara dengung di bawah hukum ikhfa hakiki. Okey, jelas ya? Boleh insya-Allah. Lepas ni kita tengok contoh satu persatu supaya kita lebih jelas dan kemudian insya-Allah kita akan cuba praktiskan melalui mushaf Al-Quran kita. Okey? Kemudian kita tengok, tadi kan macam panjang kan huruf ta, sa, sad semua tu. Kita tengok satu formula huruf ataupun rangkaian kata yang telah disediakan oleh alim tajwid kita juga. Dalam ulama tajwid kita ni baik, bagus mereka telah susun segala ilmu untuk kita mudah belajar. Untuk kita mudah mentadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang tinggal usaha kita untuk kita klik butang menghadiri majlis ilmu walaupun atas talian, walau di mana-mana saja. Jadi inilah dia formula huruf ikhfa hakiki sebanyak 15 tadi tu. Okey, siapa boleh ikut yang saya baca? Kita ikut sama-sama, ya. Satu jeza. Saddaka fathiq datazin syadzin. Susahnya lah nak hafal. Tak apa.
Okey, kalau dalam bahasa Arab kita macam syair, satujza saddaka fathiq datazin syadzin. Kita ingat ini. Okey, kita ingat yang ni semuanya ada sebanyak 15 huruf ikhfa hakiki, ya. Orang Arab ni dia suka buat macam contoh konsep syair sikit, sajak sikit. Tapi dia ada banyak, tapi ni saya ambil salah satu lah. Yang kita ambil salah satu rangkaian kata yang telah diringkaskan oleh alim tajwid kita. Okey. Kita tengok contoh. Ni kita tengok contoh ni sebelum kita buka Mashaf Al-Quran kita. Okey. Huruf ta. Kalau kita tengok sini tuan-tuan dan perempuan sekalian, ikhfa hakiki ni dia terbahagi pada dua juga. Sama ada dalam Al-Quran tu kita jumpa dalam satu kalimah, yakni satu perkataan ataupun dua perkataan. Kita tengok satu persatu. Huruf ta dulu. Dalam slide ni kita boleh tunjuk. Okey, yang pertama yantaziru. Okey, siapa boleh nampak yang mana huruf nun sukun? Nanti boleh tunjuk kat situ. Tak apa, boleh je cakap dalam seseorang, dekat dalam bilik ke, dalam office ke, dekat kedai ke yang tengah dengar sekarang ni. Highlightkan nun sukun. Bertemu huruf apa tu? Perempuan sekalian, huruf ta. Okey, garis kat situ. Jadi kita kena baca dengung. Kita sembunyikan huruf nun tu nak masuk pada huruf ta tu. Tu maksud dia. Yantaziru. Okey, highlightkan nun mati bertemu dengan huruf ta. Dengung dua harakat. Kemudian kita tengok yang kedua. Hayyatun tas'a. Kita sembunyikan macam huruf macam baris tanwin tu, nun sukun tadi tu. Okey, kemudian kita prepare, kita persiapkan huruf yang kedua iaitu huruf ta. Okey, jadi hayyatun tas'a. Yang ini, okey, kalau kita tengok dia ada dua kalimah. Satu hayyatun, itu yang pertama. Yang kedua adalah tas'a. Okey, jadi yang mana dia punya ikhfa hakiki tu, tuan-tuan dan perempuan sekalian, okey, muslimin dan muslimat sekalian, tanwin tu. Tanwin bertemu dengan huruf ta. Highlight kat situ. Tanwin bertemu dengan huruf ta, ya. Okey, yang kedua kita tengok huruf ta. San lembut. Ta, ya. Okey, wal unsa. Nak kata sebut huruf nun, tak sebut juga. Okey, tadi kita sembunyikan huruf nun tu, kita prepare nak masuk huruf ta tersebut. Wal unsa. Okey, dengan memelihara kaedah baca ikhfa hakiki iaitu dengung sebanyak dua harakat, ya. Kemudian yang kedua, kita boleh tengok dia dalam ni kita bagi contoh nun mati dan juga contoh tanwin. Okey, qaulan thaqila. Nanti kejap lagi saya akan tunjukkan dekat dalam whiteboard kita. Okey, saya akan bulatkan yang mana huruf, yang mana ikhfa hakiki kita perlu baca tersebut, ya. Dan yang ketiga, kita tengok huruf jim. Kalau tuan-tuan dan puan sekalian, okey, boleh baca sama-sama dengan saya. Ya. Contoh yang pertama, anjayna. Okey, kita tak adalah kita sembunyikan huruf nun tersebut, tapi kita persiapkan nak sebut huruf jim dalam kaedah gunnah ataupun dengung sebanyak dua harakat. Dan kita tengok, okey, contoh seterusnya tanwin bertemu dengan huruf jim. Okey, bi khalqin jadid. Macam tu. Bi khalqin jadid. Highlight kat situ. Boleh baca sama-sama sikit-sikit. Yantaziru. Okey. Hayyatun tas'a. Macam tu. Wal unsa. Nak dia sembunyikan huruf nun tu. Okey, terus persiapkan nak masukkan huruf yang kedua ataupun yang kita nak berjumpa. Sa ke, ta ke, ya. Okey, dal. Kita tengok cara bacaan dal. Indillah. Okey, kalau kita tengok kat sini. Indillah. Dia sembunyikan huruf nun tu dan terus persiapkan nak masuk huruf dal. Macam tu. Okey. Seterusnya kita tengok contoh tanwin. Kalau kita tengok contoh tanwin kat sini. Kaukabun dhurri.
kaukabun dzurri. Highlightkan kat situ. Ba tanwin tu bertemu dengan huruf zal. 2 harakat. Okey, kita tengok seterusnya huruf zal. Okey. Wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati. Okey. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan sambung sebentar saja lagi untuk lihat contoh-contoh bacaan Al-Quran untuk huruf-huruf ikhfa seterusnya. Okey, kita berehat seketika. Boleh? Oh, sorry saya. Okey. Jadi kita telah berpindah background kita, iaitu kita panggil smartboard. Tadi kita kat sofa, sekarang kita berada kat smartboard. Okey. Jadi kita tulis sikit dekat smartboard kita insya-Allah. Okey, tadi kita tengok tadi ikhfa hakiki kan? Ikhfa hakiki, saya ulang sedikit sebelum kita tengok dalam mushaf Al-Quran contoh-contoh ayat ikhfa hakiki. Okey. Ikhfa hakiki ni, kita ada 15 huruf. Okey, kita ada 15 huruf. Kemudian kita baca dalam keadaan kita sembunyikan huruf pertama kita iaitu huruf nun sukun. Okey, huruf nun sukun. Okey, ini huruf. Okey, ini kan kita belajar pada kelas yang sebelum ni huruf nun sukun. Okey, kita kemudian dengan jungatan tanwin kan? Kita belajar tanwin fathah. Fathat kalau dalam bahasa Arab kita panggil fathatain. Okey. Bawah dia kasratain. Okey, dia punya baris depan dia dhammatain. Okey? Okey, dhammatain. Okey? Jadi, ini dia. Ini tanwin. Ini maknanya nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan 15 huruf tadi tu. Bertemu dengan 15 huruf tadi tu untuk untuk kita baca secara sembunyikan bacaan yang huruf nun sukun dengan tanwin ni dan kita masukkan, persiapkan untuk huruf yang kedua. Okey, boleh ya? Okey, kemudian ikhfa hakiki ni, ikhfa hakiki ni kan kita bagi pada 2, satu nun sukun. Okey. Kemudian juga tanwin. Saya buat kat sini ya. Tanwin fathatan kasratan dengan dhammatan. Okey. Okey, saya bahagi kat sini. Kalau dalam Al-Quran Rasam Osmani kita yang kita sentiasa baca tu, okey. Kalau nun sukun ni, ikhfa hakiki ni kita terbahagi kepada 2. Ada 2. Iaitu sama ada dalam satu kalimah. Nanti kita tengok. Dalam satu kalimah. Okey. Ataupun 2 kalimah. Ini kita akan jumpa lah. Nanti kita tengok contoh dia. Okey. Manakala tanwin pula. Fathatan, kasratan dengan dhammatan. Okey. Kita akan ada dalam satu kalimah sahaja. Saya 2 kalimah sahaja. Okey. Nanti kita tengok contoh dia. Okey, ada 2 kalimah sahaja. Okey, ini basic. Okey, kita kalau harap-harap boleh tulis ya point ni. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Kita tengok subhanallah. Next slide. Boleh sekejap ya. Macam mana? Gitu. Baru nampak jelas sikit kan? Gitu. Okey. So, kita tengok rumusan sekejap sebelum kita masuk dalam mushaf Al-Quran. Okey. Ikhfa hakiki ni macam saya sebut tadi, dia menyembunyikan. Ikhfa, mana ikhfa? Okey. Ini perkataan ikhfa ni. Subhanallah, kejap. Okey. Okey, ikhfa ni ikhfa ni maksud dia adalah menyembunyikan. Okey, menyembunyikan. Okey. Ikhfa ni maksud dia adalah menyembunyikan. Itu dalam bahasa Arab dia. Ikhfa tu maksud dia menyembunyikan. Okey. Huruf pertama. Apa huruf pertama tadi? Nun sukun. Okey, ni dia. Ni adalah yang nun sukun tadi tu. Ataupun tanwin fathatan, kasratan dengan dhammatan. Ya. Pada huruf yang kedua, apa huruf kedua ni Ustazah? Inilah dia. 15 huruf ikhfa hakiki ni. Okey? Ada 15 huruf. Okey, ada 15 huruf serta kita kena kekalkan sifat dengung. Ni dia. Sifat dengung dia. Berapa harakat tadi? 2 harakat. Okey.
2 harakat. Okey. Okey, dengan sifat bacaan antara izhar, okey, antara tengah-tengah izhar dan idgham. Dia tidaklah baca secara jelas ataupun tidaklah baca secara idgham. Dia tengah-tengah. Ya. Okey. Apakah dia punya huruf? Inilah dia. Cuba kita ikut sama-sama. Dia punya dalam bahasa Arab dia. Okey. Satu jza. Yakni sin, ta, jim, zai. Dia buat macam itulah. Okey. Satu jza. Saddaka. Okey. Fathiq, batazin, syadzin. Boleh ikut. Boleh walaupun saya tak dapat dengar ke apakah, tapi boleh ikut. Okey. Kita ulang lagi sekali. Satu jza. Saddaka. Fathiq, batazin, syadzin. Okey, boleh? Harap-harap okey, insyaAllah ya. Okey. Jadi contoh, ni saya tengok contoh dia. Kita ada dekat sini huruf ta dengan jim. Okey, kita tengok. Ayat yang pertama. Okey. Hayyatun tas'a. Siapa-siapa kalau nak komen dekat dalam Facebook atau YouTube, boleh. Kalau nak jawab soalan kat situ pun boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi yang mana hukum ikhfa hakiki semua? Okey, ini dia. Tanwin bertemu dengan huruf ta. Gitu. Ini saya maksudkan dengan tanwin, dia boleh berada dalam hukum ikhfa hakikinya untuk 2 kalimah. Mereka saya sebut tadi kan huruf nun sukun dengan tanwin kan? Fathatan, kasratan dengan dhammatan. Dia dhammatan ni berada dalam 2 kalimah. Apakah yang dimaksudkan 2 kalimah? Inilah dia. Okey, manakala kalau nun sukun ni 1 kalimah. Okey, 1 kalimah. Kita jumpa 1 kalimah dengan 2 kalimah. Kita tengok. Okey. Kita tengok. Okey, kat sini. Hayyatun tas'a. Apa yang dimaksudkan 2 kalimah? Kalimah ni maksud perkataan. Kalimah ni maksud dia perkataan. Okey, ini yang perkataan yang pertama. 1. Tas'a, perkataan ataupun kalimah yang kedua. Jadi ada 2 kalimah. Ya. Hayyatun tas'a. Okey, next. Kita tengok contoh kat sini. Yantaziru. Okey, ni dia. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. 1 kalimah, kedua kalimah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. 1 kalimah. 1 kalimah tu maknanya 1 perkataan. Ini huruf nun sukun. Okey, nun sukun mana? Ini dia. Dia kategori 1 kalimah. Jelas ya? Okey, next. Tengok huruf ta kat sini. Okey, kat sini. Okey. Qawlan thaqila. Okey, tengok tanwin bertemu dengan huruf ta. Okey, macam tadi kita belajar tadi, kalau tanwin mesti berada dalam 2 kalimah. Okey, betul tak 2 kalimah? Qawlan 1 kalimah. Thaqila. Okey, kalimah yang kedua. Jadi 2 kalimah. Tanwin bertemu dengan huruf ta. Nanti kita tengok kat sini setakat ni contoh nun sukun semua dalam 1 kalimah. Nanti kita tengok nun sukun contoh dia berada dalam 2 kalimah, ya. Okey. Kemudian wal unsa. Ini dia nun sukun bertemu dengan huruf ta. Wal unsa. Nak kita sembunyikan huruf nun tersebut macam tadi, menyembunyikan. Okey, huruf pertama. Apa huruf pertama itu? Nun sukun dengan tanwin. Kita tak sebut, kita sembunyikan dia. Pada huruf yang kedua, kita persiapkan nak masuk huruf ta tu. Wal unsa. Macam tu, ya. Okey, 1 kalimah. Kita belum jumpa lagi contoh 2 kalimah. Nanti kita tengok kejap lagi, ya. Okey, huruf jim. Huruf jim, okey. Bi khalqin jadid. Yang mana agak-agaknya? Yang mana agak-agaknya ikhfa hakiki tu? Ini dia, ya. Tanwin bertemu dengan huruf jim. Bi khalqin jadid. Ini dia. Saya bulatkan kat sini supaya jelas, ya. Kemudian contoh seterusnya nun sukun bertemu dengan huruf jim. Ini dia. Okey, 1 kalimah di 1 perkataan. Anjayna. Okey, dia nun tu dia berseni sikit dengan huruf jim. Okey. Kalau nak lebih jelas lagi macam ni. Ya. Okey, ini 1 perkataan je, nun. Kemudian huruf jim dia macam tu. Anjayna. Okey, ni dia. Nun sukun bertemu dengan huruf
Jim. Ya, berada dalam satu perkataan ataupun satu kalimah. Ya, okey. Okay, jelas? Alhamdulillah. Moga-moga, okey, ikhfa hakiki ni kita dah belajar hari ni dapat membantu kita terus membaca, bertadarus, okey, dalam bacaan Al-Quran ni, memperbaiki bacaan Al-Quran ini, okey, pada bulan Ramadan kita. Okey, seterusnya kita tengok, kita akan pangkat dulu kan? Ni. Okey. Okey. Oh subhanallah. Dia nak share kita alihkan baru ni. Baru bergerak smartboard kita ni Okey. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok dulu. Ni macam ni Betul. Gitu. Okey. Kita betul praktikal. Subhanallah. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey. Ni yang saya maksudkan ni. Okey, kita persembahkan kepada kalian semua untuk kita tengok dalam mulai mushaf Al-Quran ni kita praktiskan bacaan ikhfa hakiki kita. Boleh ya? Okey. Boleh buka kalau ada mushaf Al-Quran, boleh buka suratul Baqarah. Ni awal-awal lah kita ambil Muka surat yang ketiga. Al-Fatihah, kemudian suratul Baqarah ayat 1 hingga 5. Muka surat belakang dia. Muka surat belakang dia. Okey, ini dia. Kita ambil dalam mushaf Al-Quran muka surat ketiga suratul Baqarah. Okey. Kita tengok satu-satu. Kalau kita boleh berinteraksi terus, kita macam main quiz kat sini kan. Siapa boleh cari yang mana ikhfa hakiki kan. Okay. So masing-masing tuan-tuan dan puan sekalian boleh buka mushaf Al-Quranul Karim. Kita tengok muka surat yang ketiga. Boleh ya? Okay. Kita tengok satu persatu. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita tengok. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Agak-agak ada tak nampak kat sini? Agak-agak nampak tak kat sini? Okey, nampak kan? Huruf merah. Okey, ini dia. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Narau falamma. Baru kita baca panjang. Okey, satu. Itu maknanya ini dalam dua kalimah kan? Tadi kita dah belajar tanwin sama ada. Tanwin mesti dalam dua kalimah. Ini adalah kalimah yang kedua. Okey, kita teruskan lagi explorers kita. Okey. Adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Okey, cari. Kalau saya terlepas boleh bagi tahu ya. Okey. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Okey. Ini macam ustazah, ini macam tanwin ni ustazah. Ikhfa hakiki ke? Betul tak? Ikhfa hakiki ke ni tanwin ni? Ini tanwin ni bertemu ni. Tapi ikhfa hakiki ke ni tuan-tuan dan puan sekalian? Semak balik. Okey, jawapan dia tidak. Okey, kerana huruf lam ni tidaklah dikategorikan dalam 15 huruf tadi tu. Ya, kena ingat yang tu. Okey, walaupun dia tanwin, walaupun sukun, ya. Okey. Subhanallah. Okey. Kita teruskan. Boleh ya? Okey, kita tengok slow-slow. Tak apa, pelan-pelan. Santai-santai. Okey, kita tengok buka muka surat yang ketiga. Okey. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Okey. Okey, ada tak? Agak-agak mana ikhfa hakiki? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh tengok? Ustazah ni ikut Ustazah. Tanwin bertemu tanwin ni Ustazah tapi bertemu ba. Tengok balik nota kita sebelum ni. Ada tak huruf ba tu huruf ikhfa hakiki? Kalau tak ada, bukan. Jadi ba bukan kategori huruf ikhfa hakiki. Jadi bukanlah. Ya. Teruskan lagi. Ini pun sama juga tanwin juga Ustazah tapi bertemu huruf ain. Semak balik huruf dia. Kita baca macam mana? Bukmun umyum. Bukmun Ini kita jelas. Jadi bukan ikhfa hakiki. Ya. Okey, umyum. Okey. Okey, umyum. Siapa rasa nak komen dekat Google Meet kita ke, dekat kita punya Medsoc ke? Boleh, ya. Okey, ya, boleh. Nak cuba jawab soalan. Okey. Umyum fahum la yarji'un. Okey, selesai. Khalas. Seterusnya, tengok ayat yang ke-19. Aw kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wara'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Okey.
pengamatan saya tak ada kat sini. Kalau ada bagi tahu ya. Kita teruskan. Wallahu muhitun bil kafirin. Banyak huruf hukum-hukum nun sukun ni, nun sukun dengan tanwin. Nanti kita akan belajar lepas ni. Kita sekarang hari ni belajar ikhfa hakiki saja. Fokuskan dengan 15 huruf tu ya. Yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Kita cari lagi, ada tak nun sukun? Kita tengok sekejap. Mana nun sukun? Saya jumpa. Siapa jumpa seterusnya ni? Siapa jumpa boleh tulis dekat kita punya komen. Kat Facebook, dekat YouTube ke, dekat Google Meet kita ke. Boleh komen. Siapa jumpa? Yang mana satu? Okey, saya highlight kat terus kat sini ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Apa dia punya kaedah dia, step dia? Okey, tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang bawah ikhfa hakiki. Okey, next kita tengok. Okey. Siapa dapat jumpa? Boleh terus komen. Subhanallah. Min qablikum. Min qablikum. Ini subhanallah dapat jumpa kita hari ni. Tanwin, sorry. Nun sukun, okey, dalam 2 kalimah. Okey. Satu, ini satu. Ini yang kedua. Okey, ini yang kedua. Tadi kita tengok satu je kan, ada satu kalimah. Ini satu kalimah, ini yang 2 kalimah. Kalimah yang kedua, ya. Min qablikum. Okey. Next, kita cari satu-satu. Jom kita explore lagi. Okey, kita tengok lagi. Okey, jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wa anzala satu kalimah. Satu kalimah. Okey, ni satu kalimah. Kita tengok lagi. Subhanallah. Okey, okey, boleh garis. Okey, ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, tuan-tuan dan puan sekalian boleh highlightkan dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran masing-masing. Yang mana kita dah cuba buat latihan kat sini, boleh highlight dalam Al-Quran masing-masing. Yang manakah huruf ataupun hukum tajwid ikhfa hakiki ya. Okey, jadi setakat ini saja kita punya praktikal insya-Allah. Okey, lepas ni kita akan sambung insya-Allah. Jadi kita berehat seketika, kita jumpa lepas ni. Okey? Okey, alhamdulillah kita kembali semula dalam kelas mudahnya ngaji. Alhamdulillah. Okey. Jadi sekarang ni sesi menjawab soalan lah. Okey, kita tengok soalan kita. Subhanallah. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Huruf sa itu yang mana bunyi yang betul? Sa, okey, atau sebab dulu saya diajar bunyi sa. Okey. Okey, sa. Sebutan huruf sa ni dia lembut. Okey, jadi kita kena naikkan sikit kita punya hujung lidah dia. Okey, sa. Sa, lembut saja. Okey, maknanya tidaklah sampai terkeluar lidah kita tu daripada gigi kita, tidak. Okey, tapi sebelum kita punya gigi atas kita. Sa, lembut saja. Okey. Jadi daripada segi kaedah penggunaan tulisan dalam bahasa Melayu sama ada THA ataupun TSA tu, okey, kita guna kita dalam buku tajwid kita tulis THA dekat sini. Okey, jadi kita tapi sebutan dia perlu lembut. Okey. Sa. Macam tu saja. Okey, boleh ya? Okey, yang penting okey kita baca huruf sa dalam kaedah yang lembut, bukanlah huruf sa. Sa tu salah lah. Sa tu yakni huruf sin. Okey, bukanlah kalau zan lain. Okay, jadi kita sa gitu ya. Okey, selesai. Okey, ada soalan lain? Okey. Huruf sad dan juga huruf sin. Ya betul ya, huruf sad dan juga huruf sin. Okey, sad kita kena hujung dia, kalau kita pecah huruf sad tu kan, kalau huruf sad tu kita huruf sad macam tu kan. Okey, tapi dalam kaedah penulisan dia sad alif dal. Jadi sad macam tu. Sad macam tu ya. Kemudian huruf sin. Huruf sin ni hujung dia kita sebut kena ada dia dia punya huruf nun dia. Memang kalau kita tengok huruf sin tulisan dia huruf sin macam tu kan. Okey. Tapi kalau kita panjangkan, kalau dalam ilmu matematik kita cerakinkan sin, okey, ya, nun, sin.
Macam tu. Boleh ya? Okey. Jelas, insya-Allah, moga dipermudahkan. Alhamdulillah, faham Ustazah, terima kasih. Sama-sama. Okey, moga dipermudahkan urusan kita membaca Al-Quran insya-Allah dengan sebutan yang betul. Okey. Okey, satu soalan lagi. Kita tengok. Subhanallah. Okey. Macam manakah cara kita nak tahu yang pembacaan ikhfa hakiki kita tu bertepatan dengan cara yang betul. Okey, subhanallah. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ikhfa hakiki yang pertamanya, kita kena baca cara dia menyembunyikan huruf yang pertama. Apa tadi huruf pertama kita, iaitu nun sukun ataupun tanwin. Dan mempersiapkan terus huruf yang kedua kita. Sama ada dalam contoh 15 huruf hijaiyah ikhfa hakiki itulah ya. Min dunihim. Itu dia. Okey, yang kedua, bila kita dah tahu teori, menyembunyikan, mempersiapkan untuk masukkan huruf yang kedua. Yang kedua, memang cara yang terbaik apabila kita membaca Al-Quran, nak tahu bacaan Al-Quran kita ini betul ataupun tidak, ikut hukum tajwid ataupun tidak, bacalah, semaklah depan guru Quran kalian. Subhanallah. Itu adalah cara yang terbaik dalam ilmu mempelajari Al-Quran, ya. Berjumpa dengan guru Al-Quran kita, itu kategori kita panggil secara musyafahah, kan? Kita berjumpa dengan guru. Itu yang terbaiklah. Teori kita dah dapat hari ini, alhamdulillah. Kemudian kita pergi jumpa guru, mana-mana guru Al-Quran, untuk kita semak bacaan dia. Contoh ustazah, betul tak saya baca bacaan ikhfa hakiki saya ni? Apabila telah ditasihkan, apabila disahkan oleh guru Quran kita, alhamdulillah betul insya-Allah. Jadi kita ada dua step. Yang pertama teori kita dapat alhamdulillah pada hari ini. Kemudian yang kedua sesi praktikal kita bersama musyafahah. Bertemu dengan guru Al-Quran kita untuk kita tasmih, untuk kita tasihkan, untuk kita betulkan bacaan kita. Tentukan bacaan kita sama ada kita betul ataupun tidak. Itu yang paling tepat lah. Cara yang paling tepat untuk kita memperbetulkan bacaan Al-Quran kita. Okey. Boleh ya? Jelas. Okey, alhamdulillah. Jadi seterusnya, seterusnya alhamdulillah, kita pun telah tamat kelas mudahnya ngaji kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita pun menerima soalan dan respon yang baik. Jadi semoga dengan ilmu yang kita belajar pada hari ini, tentang ikhfa hakiki, lepas ni kita akan baca mana-mana mushaf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan betul. Berdasarkan ilmu yang telah kita belajar. Jadi alhamdulillah telah selesai kelas kita pada minggu ini. Moga-moga ilmu yang kita dapat ini akan dapat kita aplikasikan dalam pembacaan Al-Quran harian kita. Kita jangan putus asa, kita kena road to akhir Ramadan, malam Lailatul Qadar insya-Allah. Jadi terima kasih semua. Insya-Allah kita jumpa pada kelas akan datang. Assalamualaikum, Ramadan Karim.